Okay. Did you see the live? No. I'm concentrating looking at you. Okay. Okay, maybe we can start now. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari kita Salam. berjumpa lagi hari ini minggu lepas kita ada buat Facebook live mengenai apa mengenai UAV field engineer. UAV engineer dalam siri Eduspace kerjaya dalam STEM 2. InsyaAllah minggu ni kita ada lagi sesi Facebook live Eduspace. Betul ke live ni? Okay, betul. Kita akan adakan lagi sesi live Eduspace sambungan daripada slot dari guru ke guru. Yang kali ni kita ada sesi dari guru ke guru nombor 3. Yang pertama kita dah bersama dengan Cikgu Saiful, Dr. Saiful mengenai guruku Hiroku. Dari guru ke guru nombor 2 kita bersama dengan Tuan Haji Khairi bin Jalun mengenai resilience, ketahanan diri. Dan minggu ni pula kita untung untuk mendapat Cikgu Dr. Saiful sekali lagi untuk berkongsikan mengenai bilik darjah selepas pasca COVID-19. Saya pasti ramai guru-guru yang daripada sekolah awal dulu bulan 3, lepas tu ada PKP, mungkin mereka meneruskan lagi dalam pembelajaran online. Tapi lepas pula PKP ada pula masuk sesi persoalan face to face, dapat pula jumpa, tapi ada pula set of rule, kena pakai mask lah, ada jarak-jarak sikit lah, mungkin feel tu hilang. Dia dah rasa tu macam ada rasa lain, kita tak tahu apa yang berubah. Mungkin kita ke dah lama tak belajar face to face ke, ataupun murid ke dia macam masih mood nak tak pergi sekolah ke tak nak ke, ataupun pasal ada rules ke lagi ke, mungkin kita tak tahu. Boleh kita bersama-sama Dr. Saiful sekali lagi, silakan Dr. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi Syihan kerana menjemput, dan kebetulan kelas master saya tidak pada hari Sabtu seperti kebiasaan dia pada hari Ahad Saya masih lagi mengajar di Zaman University dan masuk semester kedua saya mengajar di sana. Saya mengajar Management Communication, dan pada minggu lepas saya baru menamatkan program War Game Corporate Strategy Simulation dengan Putra Business School. Jadi walaupun saya dah bersara secara penuh daripada kerajaan, tapi saya masih lagi banyak terlibat dalam pengajaran-pengajaran di universiti terutamanya. Tapi kalau di sekolah-sekolah banyak memberikan nama dalam perkara-perkara yang saya sedikit tahu, saya kongsikanlah Jadi yang saya lihat dari segi pasca COVID ni, kita ambil contoh yang semua orang rasakan macam nak pergi ke surau dan masjid Jadi nak pergi ke surau dan masjid ni, dia banyak orang cakap aku tak ada feel lah, belum ada rasa-rasa berbeza Jadi kita kena terima nombor satu, semua guru-guru kena pergi dengar kursus apa dia COVID ni dan kenapa kita perlu mengikut langkah-langkah yang disarankan oleh kerajaan. Dan kita kena menganggap COVID ni lebih kurang waktu dulu kita tidak ada ubat nyamuk kat rumah. Tapi sebab denggi dah ada, macam-macam penyakit dah ada, jadi ubat nyamuk tu dah jadi kebiasaan. Samalah macam kelambu, samalah kemudian banyak aksiden, kita dah biasa dah pakai seatbelt bila kita naik kereta. Jadi nak jadi biasa ni dia memerlukan sedikit masa, dan kita tidak ada pilihan. Kalau kita cikgu, kalau kita penceramah, kalau kita imam, kalau kita ustaz, AJK masjid, kita nak tak nak kitalah guru contoh yang akan dilihat oleh orang lain. Jadi kalau kita tidak menjalankannya, ini sebagai satu
rubber stamp kita chop dekat situ mengatakan yang benda ni tak penting. Jadi siapa-siapa saja frontliner dalam hal-hal pengurusan jemaah yang banyak, sama ada di surau masjid, di sekolah, di dewan-dewan, maknanya mereka jadi frontliner yang baru. Jadi bila frontliner yang baru, mereka perlu diberikan kesedaran melalui kursus-kursus tentang pentingnya penjagaan COVID ni. Jadi macam saya pergi semayang, alhamdulillah dapat 3 kali dah solat di sekolah Masjid Sungai Ramal Luar di Kajang. Saya duduk kat Kajang. Jadi bila penceritaan tu datang daripada Nazir sendiri dan kita lihat semua AJK pun pakai mask dengan dia punya rela jaga pun pakai mask dan penjagaan tu mengikut setiap langkah-langkah yang disuruh oleh kerajaan. Jadi orang akan ikut. Orang akan ikut menunjukkan contoh ini perlu dilakukan. Kita bayangkan kalau kita pergi ke surau atau masjid contoh sebelum kita masuk ke sekolah, AJK-nya tak pakai mask. Hand sanitizer tidak disediakan. Dan penjarakan sosial dari segi letak tikar semayang tanya-tanya yang mana yang betul, nak pakai ke tak pakai, nak buat tikar semayang ke tak buat tikar semayang, nak kena pakai sanitizer ke tidak, itu yang tertanya-tanya. Dan akan ada juga segolongan yang mengatakan nampak AJK pun tak pakai, mana ini tak penting lah. Jadi sama juga kalau dekat sekolah. Jadi pasal tu perkara yang paling penting kalau di sekolah, pengetua, guru besar, pegawai pendidikan daerah perlu mengadakan kursus kesedaran COVID-19 ini dari segi penjagaan kita kepada semua guru-guru. Jangan kita anggap guru-guru tak pandai tengok sendiri. Kita perlu memberi keyakinan. Kenapa? Apabila saya pergi solat Jumaat, alhamdulillah di Masjid Sungai Ramal Luar, yang kebetulannya Nazir itu sendiri adalah bekas pesakit COVID. Dia sendiri kena COVID. Jadi bila dia ceritakan, orang tak boleh nak komen apa. Memang dia kata, aku sendiri sebab tak pakai mask lah. Jadi jumpa dengan saudara tu batuk-batuk, kita teruskan borak-borak juga. Sebab itu je. Jadi 2 minggu terlantar di Hospital Sungai Buloh, alhamdulillah masih lagi boleh menghela nafas dan menghela nafas lega. Jadi bila ada contoh yang besar tu macam tu, memang tidak ada orang yang solat yang baru nak turun sikit dia masa terus tarik balik atas kesedaran tersebut. Jadi mana semua pihak yang dianggap frontliner dalam pendidikan ni dari mak bapak, dia bukan keperluannya kita berjaya menunjukkan yang boleh kita jalankan perkara tersebut. Kalau kita tak tunjukkan, kalau kita tidak mengawalkan cerita ini kepada anak-anak, jadi takut nanti anak-anak tidak nampak kepentingan. Kerana kepentingan ni nombor satu perlu datang daripada rumah. Kemudian baru kita boleh disambut di sekolah. Yang ini kita kena nampak Jadi adakah kita punya siaran masih okey, Encik Syihan? Setakat ni macam okey tu pun. Doktor ada terputus sebentar tadi. Okey, tapi masih dengar suara Suara masih berjalan. Okey, jadi kita sambung sikit. Okey, jadi sekarang sebab mungkin tadi nak kata jawapannya kita sedikit ujian dekat sini Jadi kalau saya sarankan maknanya kursus kesedaran COVID ni perlu dengan bapa
ataupun wakil-wakil daripada PIBG untuk mengingatkan ibu bapa yang lain persediaan penjagaan COVID ni kena bermula di rumah. Jadi bila sampai di sekolah, tidak ada pegawai-pegawai di sekolah daripada pegawai keselamatan di luar, kerani, semua kena menunjukkan mereka amat mematuhi segala langkah-langkah yang telah disebutkan oleh kerajaan. Malah kalau kita lupa saiz ni ada pakai baju kita, jaga kita dan sebagainya, perlu diletakkan banyak poster tu sebab kita manusia mungkin terlupa dan sebagainya. Kerani-kerani sekolah, cikgu semua kena biasakan. Nampak tunjuk pada anak murid kita, bila nak masuk ke kelas, bila bangun saja meninggalkan kita punya meja, biasakan nak keluar bilik guru sebelum ke kelas, sanitizer dulu. Nak masuk, sanitizer dulu. Jadi menunjukkan kita menganggap penjagaan ini amat penting kerana kita semua perlu diberi kesedaran. Tidak ada cara lain yang Allah bagikan pada kita sementara ini selain dari penjagaan sosial, penjagaan tangan, muka dan sebagainya. Jadi tidak ada cara yang lain. Jadi anak-anak ni perlu diingatkan, dan kalau contoh-contohnya berterusan menunjukkan penjagaan ni, maknanya anak-anak tu dia bila kita dah susun kursi, dia pun tak ada nak pergi sebelah. Kerana dia pun tahu bahaya tersebut. Kerana saya teringat sangat bulan lepas saya renovate saya punya bilik air bocor, jadi ada buat waterproofing. Jadi saya punya kontraktor tu datang check, dia datang bawa anak dia kan, dia kata, bang inilah pertama kali dalam 3 bulan ni baru anak dia bila pusing kereta berhenti di rumah orang dan keluar. Jadi dia gelak, dia kata anak dia bila nak keluar tu anak dia tanya, corona boleh keluar tak? Jadi kerana ayah dia dah cerita lama yang bahayanya corona ni, budak umur 4 tahun nak turun kereta dia tanya ayah dia dulu, corona macam mana? Jadi kerana yakin saya, kontraktor saya ni sebab kontraktor yang special, dia kontraktor, dia juga imam di surau jadi dia menceritakan sebaik yang mungkin. Jadi jangan dianggap SOP itu menjaga kita. Kita perlu memberi kepercayaan kepada siapa saja yang kita uruskan, murid ke, ahli surau ke, ahli dalam kumpulan training ke dan sebagainya, kepentingan itu. Jadi bila kita tunjukkan secara berkala, continuous, istiqamah insya-Allah kan, jadi baru yang lain-lain tu akan ikut. Itu saya punya jawapan yang pertama lah. Dia terletak beban yang besar kepada ibu bapa dan seluruh warga pendidik-pendidik untuk menunjukkan contoh ini. Saya ambil contoh yang paling mudah lah Kalau cikgu tak bayar parking, anak murid mungkin meter parking tu ditebang. Macam tu lah kalau contohnya. Kalau kita tunjukkan contoh keburukan ataupun ketidakbaikan atau ketidakendahan kepada penjagaan COVID. Teruskan Cik Syahan kalau ada soalan-soalan mukadimah saya tentang penjagaan. Mungkin bila kita masuk dalam fasa COVID ni, kita tak pernah berada dalam satu keadaan masalah kesihatan sebesar ini. Mungkin paling teruk lah yang dialami sejarahnya masa, kalau tak silap, masa tahun 2007. Masa tu kita ada virus H1N1, sesama burung. Pada ketika tu, saya ingat saya masa tu form 2 kan. Masa form 2 tu dia daerah demi daerah ditutup. Dia bukan tutup secara besar-besaran satu negara je ni. Dia daerah demi daerah. Mula daerah ni dia tutup. Dia tutup sekolah lah. Tapi sektor ekonomi masih lagi dibuka. Jadi masa tu pelajar seronok lah dapat SMS daripada cikgu kan. Kata dia dapati salah seorang pelajar kita kena H1N1 kan. Padahal kita tak kena ni rasa seronok lah. Tapi sebenarnya dia satu masalah kesihatan yang besar juga. Masa tu mungkin tak berapa faham lagi. Student dia tak berapa faham sangat mengenai masalah ni kan. Tapi sangat betul lah apabila doktor kata orang dewasa tu yang kena memahamkan budak-budak apa tujuan ni dia kena pakai mask, apa tujuan ni nak kena pakai hand sanitizer. Kita boleh ambil kesempatan ni untuk educate anak-anak kita kan. Tapi ada satu hal pula, bila kita dalam situasi kesihatan yang besar ni,
kita terpaksa membuat habit yang baru, buat amalan yang baru. Mungkin kita di Malaysia tidak amalkan membasuh tangan sebelum macam kita nak masuk rumah ke ataupun nak berjumpa dengan orang, kita kurang amalkan. Memang rasa tak ada lah, boleh cakap tak ada. Tapi di Jepun doktor, ni pengalaman abang saya lah ataupun kalau peminat-peminat kartun Jepun, contohnya Shinchan kan, memang diamalkan daripada kecil. Bila dia balik daripada main, balik rumah terus basuh tangan, kumur-kumur. Jadi budak-budak tu dia tak cepat sakit. Dan macam tu. Jadi ada tak doktor ada tips tak untuk membina habit baru ni untuk anak-anak dan juga mungkin untuk cikgu sekali lah, untuk membina habit baru untuk mengikut SOP di sekolah? Terima kasih Syihan. Ini pengenda habit ni atas kesedaran ataupun terpaksa. Dia dua saja, kita sedar atau kita terpaksa. Sama ada kita sedar atas ilmu kita ataupun kita ditakutkan atas sesuatu yang berlaku. Tapi bila kita ambil tindakan, kesusahan itu adalah di peringkat awal. Saya ambil contoh yang rasanya semua orang boleh merasakan. Tiba-tiba kita sakit belakang. Kita perlu letak minyak. Kita letak minyak dengan harapan yang sakit belakang tu hilang. Rupanya sakit belakang tu tak hilang. Dia ada bersama kita seumur hidup. Jadi sekarang kita dah kena manage, jaga cara pergerakan kita, nak bawa kereta dah tak boleh jauh. Tapi adakah kita tidak boleh meneruskan kehidupan? Tidak. Saya suka dulu waktu saya sedikit muda, kalau kata dah tua sangat, saya suka dengar grup Guns N' Roses. Penyanyinya diabetik tapi dia boleh melompat-lompat, menyanyi sama 2-3 jam kerana dia menjaga benda yang lain. Hanya kerana kita ada satu masalah, dia bukan menyebabkan kita ni bermasalah. Masalah tu kita uruskanlah. Macam saya, lebih kurang 6 tahun yang lepas, saya punya ACL putus. Sebelum tu pun lutut saya dah sakit. Tapi dia tidak menyebabkan saya berhenti main rugby ke apa. Cuma saya punya warm up lebihkan pada yang lutut. Jadi nak main tu balutnya lebih. Jadi kita kena terima COVID tu yang itu dulu. Baru kita nak cerita macam mana nak bina habit. COVID is here to stay. Jumpa vaksin ke, tak jumpa vaksin ke, dia akan jadi macam penyakit-penyakit yang lain. Jadi kebetulan macam 3 tahun yang lepas isteri saya kena kanser. Jadi kita kena cari jalan untuk menangani macam mana nak menjalin kehidupan dengan kanser tu. Sampai kita bergelar cancer survivor, ubatnya nak makan apa. Jadi kena biasakan dan kita kena kawal. Bila ayah mertua saya datang ke rumah, saya kena bagi tahu dia ada batuk ke, ada sesama ke. Dia kata kenapa tanya, sebab kalau sesama nanti kena ke anak, boleh anak tu masuk hospital. Mula-mula mungkin tak seronok, tapi bila dah tahu, yang lain tu bagi tahu. Kalau nak pergi rumah Saiful, make sure sihat. Jangan bawa budak-budak. Pasal apa? Isteri dia sedang masih lagi dalam proses kemoterapi, selepas tu radioterapi. Jadi saya lah frontliner. Jadi guru-guru untuk memberi kesedaran yang tersebut. Kita jangan takut nak bagi tahu benda ni. Dan bila kita bagi tahu banyak kali dan ramai orang yang bagi tahu cerita yang sama, kita tidak akan ada rasa lagi ralat terhadap perkara tersebut dan automatik dia akan menjadi habit. Macam sekarang kalau pergi kan, nampak masih lagi kebanyakan orang pakai mask, basuh tangan. Walaupun dia buat lawak sikit, saya pun buat lawak. Tapi buat lawak tapi masih jaga. Jaga social distancing. Kita buat lawak tu sebab mungkin kepercayaan itu belum penuh lagi, tetapi kita masih menjalankan perkara tersebut. Yang ini saya ulang balik kerana apa? Jawapannya jawapan yang sama. Untuk bina habit ni dia dua saja. Sama ada kita rasa perlu atau kita takut. Tolonglah jangan sampai rasa perlu atau maknanya kita dah kena perkara tersebut, terkena pandemik COVID-19 ni, kita sendiri kena virus tu, itu dah dalam keadaan yang perlu. Biarlah kita takut, biarlah orang kata apa pun, kalau kena. Macam mak saya umur 87 tahun, mak mertua saya umur 65 tahun. Memang saya takutkan dia orang boleh tak bawa aku pergi? Saya kata tak boleh. Sebab kalau kena nanti, kalau sakit kaki, sakit apa semua boleh jaga. Tapi sakit ni, kena duduk seorang-seorang mak. Orang tak bagi tengok. Kita boleh pergi tengok. Doktor nak tengok pun pakai macam angkasawan.
mak nak ke macam tu, mama nak ke macam tu contohnya. Jadi yang ini kita perlu diingatkan, kita ni front line dan memang ini pada saya mengingatkan dengan cara yang ini perlu dilakukan berulang kali. Dan pada saya, walaupun saya bukan ustaz tapi mengingat berpesan-pesan kebenaran saya rasa Encik Shihan pun tahu surah dalam Al-Quran, surah Wal-As berpesan-pesan pada yang benar, pesan-pesan pada yang hak, kena bagi tahu. Dan ini adalah benda bagi tahu yang bukan menjaga kita saja, menjaga keseluruhan ummah. Jadi bila semua orang menjaga kepentingan semua orang ini, habit akan timbul di situ. Kalau tidak, kita perlu takut-takutkan. Takut-takutkan ni dari jenis peringatan waktu saya nak bagi buat program di kilang-kilang yang pekerja asing, nak suruh dia orang pakai boot, nak suruh dia pakai glove. Jadi reminder tu constant, berulang-ulang. Dekat luar tu kita dah tulis dia punya peringatan tu dalam tulisan warna merah, dalam bahasa Bangladesh, dalam bahasa Myanmar, dalam bahasa Nepal ada. Nak masuk kilang tu ada poster lagi. Masuk je kilang tu tak ada bunyi pula lagi. Nak bagi dia orang ingat benda tu. Jadi maknanya takkanlah hari-hari lupa. Benda yang penting kena diingatkan. Kalau tak ada lagi azan 5 kali sehari. Semua orang tahu solat tu. Tapi kita perlu ingatkan dan perlu secara berterusan, jangan terlupa. Kerana bukan payah banyak. Ada seorang kena COVID, satu sekolah berbahaya. Kalau satu sekolah tak sempat kita tahu pagi tu, yang balik ke rumah, satu kawasan perumahan, 2 kawasan perumahan. Kita tidak cukup lagi kemampuan dan kita tidak cukup lagi daya tahan pada pandangan saya jika na'udzubillah bin zalik ada gelombang-gelombang yang lain. We are doing very well. Macam New Zealand doing very well. Australia doing very well. Ada seleksi kat Melbourne. Kejap-kejap tu naik. German doing very, very well. Tapi very well ni maknanya flattening the curve. Curve maintain bawah 10. Jadi adakah kita dan kita pula frontliner ni, cikgu, usaha, penolong kanan, kani sekolah, security, Tok Imam, Nazir, adakah kita disalahkan di dunia maupun di akhirat? Kerana kita tidak menunjukkan contoh yang sepatutnya, menyebabkan habit-habit yang telah atau benda-benda yang biasa dilakukan secara takut atau perlu yang ramai orang dah buat tu tadi, terputus kerana kita macam mana kita nak jawab. Jadi kalau nak bina habit, kembali pada kesedaran tu. Yang saya perlu utarakan, mungkin kalau 2-3 soalan pun saya tengok soalan lebih kurang sama yang keluar di sini. Jadi maknanya masih kita kena ingatkan perkara tersebut. Ulanglah berkali-kali pun sampai dia bukan habit, sampai dia jadi habit, sampai dia jadi kebiasaan. Benda yang zaman saya kecil dulu tak ada tapi sekarang dah ada dan benda tu kebiasaan. Macam saya sebut awal-awal tadi, pakai seat belt. Kemudian makan vitamin. Dulu tak ada ni. Sekarang dia dah jadi apa? Kita dah faham. Doktor bagi tahu kita punya badan ni tak cukup. Dan kita banyak pula makan kat luar. Jadi vitamin kita tak cukup. Jadi kena minimum ambil benda macam ni. Jadi kesedaran tu perlu diulang-ulang. Kena exercise. Jadi sekarang kita tengok semua orang berjalan, semua naik basikal kan. Itu habit. Kenapa habit tu? Kerana dua saja, takut sakit ataupun atas keperluan dah sakit jadi kena buat benda macam tu. So I do not see mengapa benda baru yang kita perlu lakukan untuk menangani COVID ini menjadi satu beban yang sangat besar. Kamu kita masih boleh keluar tapi pakai mask. Kita biasa minum teh ais, kurangkan minum teh ais sikit. Kenapa kena jimat duit nak beli sanitizer? Pakai sanitizer. Dan jadikan pemberian pahala contohnya kan bila kita nak salam dengan orang saya terkejut dekat Langkawi ni kenapa semua orang salam tapi rupanya semua orang dia sanitize tangan salam macam mana ni jadi sebab saya cikgu saya kata tak payahlah salam kan sebab nak tunjuk contoh tu tapi bottom line benda tu ada dan kalau kita lakukan perkara macam ni mestilah ada pengurangan benda yang lain saya pun tak nak duduk kat kedai lama-lama dah macam dulu kalau duduk tu habis kita tanya you better time management. Ini semua benda yang baik sebenarnya menambahkan disiplin agar kita tidak lama di satu tempat. Tapi bottom line ini adalah norma yang kita kena terima. Walaupun kita jumpa vaksin nanti
We do not know. Strand dia banyak. Ada yang kata 5, 7, 9. Kita tak tahu. Jadi satu-satunya yang telah terbukti di Malaysia, New Zealand dan beberapa negara yang lain, Taiwan terutamanya, bila mereka berjaya memecahkan rantaian dan flatten the curve, kehidupan kita kembali normal, tapi normal plus. Ada benda yang baru dilakukan. Saya ni peminat rugby, Syahan ni. Saya suka tengok rugby. Dan New Zealand orang main rugby dah. New Zealand orang main rugby. Kalau saya main rugby bulan lepas, tertangkap, dulu kena bayar denda 1,000. Tapi New Zealand boleh main rugby dan penonton datang beribu-ribu contohnya. Kenapa? They pay the price. Penjagaan tu masih ada. Dan bila dah zero, mereka kembali kepada yang normal. Dah boleh duduk dekat-dekat dah pun. Bayangkan kalau orang Islam macam kita dah boleh solat duduk dekat-dekat. Macam biasa. Tetapi penjagaan yang lain ada. Kita kena check kita punya temperature, nak masuk kena sanitize, boleh ambil wuduk dekat rumah, kalau nak ambil wuduk dekat macam-macam SOP kita boleh buat dengan syarat perubahan-perubahan itu adalah perubahan-perubahan yang kita anggap lebih kurang tetap dalam kehidupan. Macam saya bawa sakit lutut saya lah memang sampai ke liang lahat lah saya bawa penyakit lutut ni, tapi tidak memberhentikan saya masih lagi main team veteran, masih lagi badminton seminggu sekali, walaupun lepas je badminton ke letak ais ke apa semua. Letak ais tu norma baru saya lah. Kalau waktu saya muda-muda badminton, terus tak ada apa masalah. Sekarang lepas badminton letak ais dulu setengah jam, stretching. Kenapa? Kerana nak main badminton. Jadi kita nak kehidupan kita tadi. Kita nak pergi kerja, kita nak anak-anak kita pergi sekolah, bayarlah harga. Nak beli Mercedes mana boleh bayar harga perudua. Ya, kita nak beli Mercedes, harga Mercedes lah. Wherever you want to go, you have to pay the ticket. Tapi kalau kita bayar harga dia, insyaAllah kita akan dibenarkan dan membenarkan diri kita sendiri untuk melakukan perkara tersebut. Boleh Cik Syahan Boleh. Kami tak pakai rumah sebab Cik Syahan sebenarnya di Ipoh saya di Kajang dan kita bertemu di Alam Maya. Boleh kerana Alam Maya ni adalah norma baru. Meeting saya, esok kelas saya pun memang 7 jam hanya bersiaran melalui Zoom atau Google Meet saja. Ini norma baru. Adakah kita tidak pergi kelas? No, we still go to class. Tapi ada kelasnya yang face to face, ada kelasnya yang sedikit berbeza. Saya baru habis bagi ceramah di Institut Kraft Tangan di Rawang. Mana masih kelas, masih face to face, tapi ada penjarakan sosial. Nak masuk kan, gelak-gelak, senyum-senyum, tapi semua orang ready sanitizer. Malah sanitizer 2-3 kali sanitizer kan, kadang-kadang tak tahu kenapa tapi sanitizer juga sebab dah jadi kebiasaan. Bila duduk tu dah automatik, kita dah jauh sikit dan sebagainya. Jadi kita boleh menjalankan sebaik mungkin. Boleh Cik Syahan Boleh. Terima kasih Dr. Saiful izinkan saya ambil masa sekejap untuk memperkenalkan laman web EduSpace. Silakan Jadi saya share skrin kejap. InsyaAllah kita baru-baru ni kita ada melancarkan satu soal selidik Dia boleh nampak? Okay. Alright. Jadi inilah dia kita punya website. Kalau nak tengok EduSpace ni, dia ada buat macam-macam program daripada budak-budak sekolah sampai lah yang nak ke pencen pun ada. Untuk budak sekolah kita ada buat program STEM, contohnya program motivasi. Dan juga untuk orang yang bekerja ada kursus komunikasi dan juga team building. Yang nak pencen pula ada kursus pula ni sebelum menempuh alam kepencenan, kena pergi kursus persaraan dulu. Jadi baru dia faham lah sebenarnya sebelum berpencen ni ada tanggungjawab dia. Jadi kalau cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan yang menonton bersama saya, boleh pergi ke website EduSpace, www.eduspace.com.my. Boleh tengoklah kita punya senarai perkhidmatan dekat perkhidmatan kami ni. Tapi apa yang saya nak bawa hari ni ialah mengenai soal selidik. InsyaAllah kami baru je melancarkan soal selidik mengenai pendidikan STEM dan design thinking di Malaysia. Jadi nanti tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu sekalian boleh tengok dia punya link dekat ada salah satu post di bawah, ataupun boleh je pergi di eduspace.com.my,
pergi je ke mengenai kami dan pergi ke soalan selidik. Kami nak pendapat cikgu-cikgu semua mengenai pendidikan STEM dan design thinking. Ambil masa 3 ke 5 minit dan insya-Allah kalau cikgu-cikgu bertuah boleh mendapat salah satu daripada 3 set mikroskop kocek. Mikroskop kocek tu macam mana? Kejap saya tutupkan ni. Okey, ini saya ada 3 unit di sini. Ni dia. Nanti cikgu-cikgu akan dapat lah ni. Satu set macam ni boleh cuba pasang sendiri. Jadi ingatkan mikroskop ni memang dibuat pada kertas saja, tapi dia punya lens dia begitu power, dia boleh tengok sel darah merah. Begitu power sekali. Jadi cukup lah untuk kita tengok untuk penggunaan di sekolah kan, untuk pengajian biologi semua, sel-sel yang mudah ataupun kita nak tengok kekotoran dalam air, insya-Allah boleh. Tapi apa yang lebih penting daripada memenangi itu ialah pendapat cikgu-cikgu sekalian mengenai pendidikan STEM. Jadi sekali lagi saya ulang untuk pergi ke kita punya soalan selidik ni boleh pergi ke www.eduspace.com.my, pergi je ke bahagian mengenai kami ni dan pergi ke soalan selidik. Nanti cikgu-cikgu akan dapatlah laman web macam ni. Jadi saya stop share dan juga saya ambil peluang ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita. Saya dapat nampak sini ada peserta kita di ILIM, Doktor. Ya. Apa ni? Boleh tulis Jawi nama dia, Ustaz Fadullah Hadi. Alhamdulillah. Dia mengucapkan good luck kepada kita. Okay. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ashabul Jannah. Salah seorang peserta kita di ILIM. Jadi berbalik kepada bilik darjah pasca COVID-19. Kita kami di EduSpace, saya dan Dr. Saiful ada pergi mengadakan kursus-kursus untuk jurulatih. Macam mana kita nak adjust latihan pasca COVID-19. Dulu kita boleh buat benda face to face, kita boleh main, boleh simbah-simbah air dan sebagainya, boleh buat bengkel dalam duduk satu bilik. Sekarang ada SOP dia. Cara mengajar pun dah lain. Jadi dia kena fikirnya lebih sebelum mengajar tu. Jadi saya rasa samalah macam cikgu-cikgu pun sebenarnya. Dia walaupun ada nampak murid-murid tu, tapi dia rasa macam adalah benda yang lain tu. Jadi Dr. Saiful boleh ceritakan sikit apa benda nak disediakan oleh cikgu-cikgu ni untuk mengajar kelas pasca COVID-19? Ya, nombor satu Syihan yang nak sediakan ni banyak. Jadi kita sediakan yang paling senang dululah. Cuma jangan tak bersedia kerana bendanya berbeza. Berbeza ni bukan saja berbeza dalam kelas, dia akan berbeza menangani anxiety ataupun kerisauan, kegusaran mak bapak, dan macam mana kita nak susun balik kita punya silibus. Yang kementerian pun, jangan kita salahkan kementerian, dia pun first time, tak pernah berlaku dalam sejarah kementerian. Ada pula COVID kan, dia pun tak tahu bila kita nak habis sekolah ke apa semua kan. Tapi hanya kerana orang lain itu tidak memberi jawapan pada kita, kita selalu perlu melihat permasalahan itu masalah apa pun bila ada pihak yang lain bersama dengan kita, bos ke dan sebagainya, ada benda yang kita berharap bos kita buat. Tapi takkan tak ada langsung benda yang kita boleh buat. Jadi bila kita list down, kalau benda tu ada 10, kita tengok yang 4-nya kau boleh buat, kita buat lah. Kalau dekat sekolah nak lebihkan buat, itu gunanya PIBG. Kita kena bersama-sama. Saya selalu mengingatkan waktu saya dalam PIBG dulu, PIBG dengan sekolah satu tim. Saya cukup marah pantang. PIBG ada WhatsApp yang PIBG ibu-ibu bapa dengan guru-guru. Lepas tu ada WhatsApp yang untuk ibu bapa saja. Kita tak nak bincang dengan guru-guru. What is this? You have to be together. Ini dalam keadaan sekarang ni kan, is one team.
Jadi mana mak bapak yang boleh ada melalui kumpulan sokongan ibu bapa dan sebagainya. Nak tolong spray kita punya meja ke bukan. Kita susun. Jadi bila kita susun, bila nampak datang tu, saya pun tak teringat chemical apa dalam badan, serotonin ke apa yang menyebabkan orang rasa seronok tu. Dia akan release. Jadi bila rasa seronok, maknanya kita akan melakukan lagi dan dia akan jadi normal baru, mana biasa. Benda itu kita lakukan. Jadi kalau untuk persediaan ni, kita dah tahu contohnya benda tak boleh disentuh. Itu mungkin satu dalam 30 item dalam kelas tu. Jangan sebab satu tu, kita tidak menjalankan kelas dengan baik. Yang satu tu kita suka navigate lah. Tak boleh contohnya bawa pegang tangan. Jadi apa yang boleh pegang? Jadi kita boleh pegang secara maya. Jadi contohnya ialah kalau dalam kita bersiaran ni, kita tak tepuk tangan. Kita nampak signal saja tepuk tangan. Jadi mungkin kita boleh buat signal macam ni contohnya untuk menggantikan satu perkara yang lain. Atau begitu macam Ultraman. Ini semua benda yang kita boleh fikirkan. Macam saya punya kelas esok pun, saya minta student saya cadangkan. Jadi kalau kita nak buat macam ni, apa kita nak gantikan? Jadi kita boleh melibatkan student kita nak memikirkan dengan cara yang mereka juga selesa. Jangan kita anggap budak ni jas 1, jas 2. Ini fikiran mereka, ini kelas mereka is as much your class as their class. Jadi pandangan mereka penting. Jadi ini kita balik pada macam cerita bunyi macam motivasi pula. Tapi sebenarnya kita basic keterampilan sosial. Bila orang itu datang ke tempat yang kita ada dan mereka rasa selesa, jadi mereka biasanya nak menyumbang. Berapa umur dia pun sama. Tapi bila mereka datang, mereka rasa terkekang dengan kehadiran kita, biasanya sebarang keperkongsian komunikasi akan terganggu. Di rumah pun sama. Kalau duduk dengan ayah, kita rasa terkekang, kita tak nak cakap sangat dengan ayah. Apatah lagi belajar. Kalau dengan bos, duduk dengan bos, rasa terkekang. Atau malam tadi saya jumpa seorang sahabat saya, dia duduk dengan staff dia rasa terkekang. Mana keterampilan sosial telah hilang di situ. Maknanya kita perlu menjalankan sebanyak yang mungkin. Ini bukan platform untuk saya list down kan ya, tapi banyak sungguh yang saya lihat. Saya sempat itu tumpang, saya lihat tak salah saya UiTM ke UMP ya, ada pensyarahnya menunjukkan ada 40 game yang memang sesuai buat online contohnya. Jadi kita buatlah. Dan ada game yang online ni dia berbentuk hybrid, dia online tapi kita boleh jalankan juga dalam kelas yang tidak memerlukan banyak pergerakan dan masih kita dapat mengamalkan penjarakan sosial yang baik. Takkan kita nak tunggu pejabat pendidikan daerah nak bagi pada kita. Takkan kita nak tunggu kita punya panitia redikan. It's our turn. Kita menyumbang balik. Dan bila kita menyumbang balik, caranya terlampau banyak untuk kita tidak melakukannya. Jadi kalau kita balik cerita masjid sekarang, masjid dah dibuka. Ada peraturan-peraturan yang perlu diikut. Tapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak pergi ke masjid ataupun surau. Jadi kita kena pergi yang rasa stres, yang rasa tak seronok, that is your problem. Itu bukan masalah COVID, itu bukan masalah anak murid. Itu masalah mak bapak yang rasa benda ni susah dan masalah guru yang satu mental stress juga sebab kita 3-4 bulan dah tak mengajar macam mana nak start balik. My advice pada saya kalau boleh dilakukan, ada sebahagian kelas kita team teaching. Team teaching. Jadi kerana kelas kita waktunya kalau boleh kita kurangkan, mungkin ada period yang kita kurangkan, jadi ada peluang untuk team teaching. Certain classes, sebahagian kelas mungkin ada 2 guru yang boleh menguruskan kelas tersebut, yang boleh menyebabkan sebarang aktiviti yang kita jalankan dapat dijalankan dengan cara yang lebih baik, lebih tersusun dan lebih gembira untuk anak-anak murid kita. Tapi itu saranan yang pada saya kita kena cuba. Dan bila kita cuba yang paling senang dulu. Dan kerana kita kena terima keadaan sekarang berbeza, jadi apa saja yang kita lakukan di dalam, di luar kelas, pergi mall, dia akan juga berbeza. Kalau kita nak maintain, nak buat benda yang sama juga, we are simply at the wrong place. Kita ni burung yang meletakkan kepala di dalam tanah kerana tidak nak melihat perkara-perkara di keliling yang berubah. Jadi sampai ke situlah saya punya pesanan. Jadi kita kena pastikan 3 benda. Rasanya Cik Syihan ada nak tunjukkan slide kan, yang kita nak ubah ni dia ada pilihan kita
biasanya 3 saja. Nombor 1, saya teringat waktu saya jadi staff akademik di UPM, saya punya dekan tanya, kau nak jadi apa pun? Kata saya nak jadi guru yang baik lah, apa macam-macam. Dia kata tak, kau nak masuk ke dalam UPM ni, kau kena ada impian nak jadi profesor. Kalau tak berbaloi masuk. Jadi kepada sahabat-sahabat guru-guru ya, dan kepada diri saya sendiri, kita kena rancang jadi guru yang terbaik, yang menyelesaikan masalah-masalah kelas COVID ni dengan secara terbaik yang mungkin, dengan memikirkan dan memberikan masa dan mencuba berbagai-bagai cara agar perkara-perkara yang kita anggap masalah tu dapat diselesaikan. Dan untuk ini kan, di hujung kita punya sesi ini, tolong kita list downkan seperti biasa program saya di hujungnya kan, kita kena kenal pasti apa benda yang kita masih lagi boleh buat walaupun dalam keadaan COVID ni. Yang itu dalam kolom yang pertama kita kena teruskan. Apa benda yang baru yang kita perlu buatkan, yang itu kena start. Dan bila nak benda kena start ni pula, kita kena list down dengan pula ya, mana yang paling senang kita nak lakukan perkara itu terlebih dulu. Dan pastinya ada perkara-perkara yang kita perlu berhenti kerana dia tidak boleh dilakukan lagi dalam keadaan kita menghadapi COVID atau pasca COVID nanti. Jadi ada perkara-perkara yang kita kena berhenti. Jadi bila kita dah kenal pasti, itulah rancangan yang kita buat. List banyak mana pun, yang mana kita boleh buat, yang itu kita buat terlebih dahulu. Tapi jangan kita tak buat. Mana yang kita dah pasti boleh kita teruskan dan dia baik untuk keadaan sekarang, teruskan. Mana yang kita dah tahu sekarang perlu dilakukan tapi kita belum buat lagi atau tak cukup nak buat, kita nak mulakan, start. Dan mana perkara-perkara yang kita dah tak boleh nak buat, kita kena maklumkan pada semua orang, no more. Yang ni kita tak boleh lakukan lagi. Dan tuan-tuan, kita kena sering ada guru-guru terutamanya dalam panitia tertentu, dalam jurusan-jurusan tertentu, adakan standing meeting. Kalau boleh 2 hari sekali, hari-hari pun tak apa, meeting je 5 minit saja untuk kongsi apa yang baik yang berlaku, apa yang tak baik yang berlaku supaya tak diulangi, agar kita sering kukuh mengukuhkan kita punya cara-cara pendidikan tersebut untuk keadaan yang begini. Dan dalam waktu yang sama, apabila kita menjalankan meeting ni, kita tidak dapat atau kita tidak ada belenggu kebuntuan kerana kita berbincang. Jadi bila kita berbincang, masalah itu akan rasa macam kita boleh hadapi. Yang besar tadi dah jadi macam kecil. Kerana apa? Bahu ini bukan bahu kita saja, ada bahu rakan-rakan sekali. Continue talking about it. Dan saya sendiri, alhamdulillah, waktu MCO, saya buatkan satu network yang semua sahabat-sahabat berbincang, masalah tidak ada kerja, ada kena buang kerja, bisnes tak okey. Jadi bila semua orang berbincang, timbul banyak penyelesaian yang sekarang masih lagi kami jalankan. Jadi saya yakin my teachers, my friends, my colleagues, my brothers and sisters, all we have to do is say yes, we are going to do it. Kita akan teruskan, kita akan cari jalan. Kalau gagal minggu ni, ada lagi minggu depan, kita teruskan. Dan pada pihak-pihak yang bergelar bos, guru besar, pengetua, penolong kanan, it's not the time untuk cari salah. Ini masa dia untuk cari mana yang betul, kita masukkan dalam kolom start, kita buat. Yang tak betul, kita stop. Marah-marah tak ada sebab semua orang dalam keadaan stres. Kita tak mau orang datang ke sekolah menimbulkan lagi stres, kerana stres itu pastinya akan turun pada anak murid kita, dan penjarakan sosial macam mana pun tidak akan dapat mengurangkan stres di hati. Kerana kita telah perlu berada depan orang tu untuk menyebabkan hati mereka stres. And if they are stressful coming to school, not much of a point coming to school anyway. Saya rasa kalau ada soalan lain, Cik Syahan? Jika saya tambah sikit mengenai gambar rajah kita kat depan ni kan, selalunya kalau sesiapa yang mengikuti kursus design thinking untuk pembelajaran berasaskan masalah ataupun kursus-kursus oleh Dr. Saiful, dah biasa dah kot tengok jadual continue start dengan stop ni kan.
Tapi bagi cikgu-cikgu yang mungkin pertama kali nampak ni, ini ialah satu alat, tool untuk kita merancang perubahan-perubahan positif untuk masa depan. Mungkin saya perasan cikgu-cikgu ada garis panduan MKN lah, ada garis panduan oleh Kementerian Pendidikan, ada pula orang tambah-tambah, benda tu banyak. Benda nak dibuat tu banyak. Jadi macam mana kita nak buat, mana satu yang patut kita buat, mana satu yang patut tinggalkan, mana satu yang benda yang baik kita dah buat, kita boleh masukkan dalam kolom-kolom continue, start dengan stop ni, supaya kita nampak perubahan tu daripada kosong ataupun daripada negatif jadi kosong jadi positif. Jadi bila ramai-ramai buat benda ni, dia tak serabut dan kita nampak benda tu terancang. Itu gunanya jadual continue, start dengan stop ni. Jadi saya rasa itu saja untuk kita sesi perkongsian hari ni. Cuma saya nak memetik ada satu komen oleh rakan saya. Dia kata dengar cerita cikgu-cikgu keluarkan duit sendiri untuk beli face mask dan hand sanitizer untuk pelajar. Jadi benda ni sangat mengingatkan saya mengenai masjid. Rumah saya betul-betul sebelah masjid, doktor. Masjid di Ipoh. Jadi apa masalah dia di masjid ni, dia cuba nak memuaskan hati semua jemaah. Jadi bila di Ipoh ni, dia masih lagi ada sistem penggiliran di masjid. Jadi ada jemaah nak pergi masjid tapi masjid penuh. Sebab masjid di sebelah rumah saya ni, dia ahli jawatan kuasa buka je pagar pukul 12 suku, 12.20 dah penuh. Jadi masuk azan Zuhur 1.25 kalau di Ipoh ni. Jadi pergi sejam awal untuk pergi menunaikan sembahyang Jumaat. Jadi dapatlah satu idea oleh jawatan kuasa, mari kita buat sistem penggiliran, insya-Allah mana tahu benda ni kalau berlarutan, sekurang-kurangnya adalah penggiliran, dapatlah seorang seminggu, sekurang-kurangnya lepaslah rindu untuk pergi sembahyang Jumaat. Tapi benda ni menimbulkan tak puas hati pula. Saya ni jemaah kat sini dah 20 tahun. Bila pengurusi bagi pengumuman mengenai sistem penggiliran dan kad, macam ada kad privilege Pak Sen pula dia bagi tu kad privilege tu, dia marah. Kita ni dah 20 tahun dah dekat masjid ni kan, tak terasa sisih dan macam-macam segala hamburan-hamburan negatif yang diberikan. Padahal kita faham bahawa ahli jawatan kuasa masjid dia cuba sedaya upaya, kita nak meramaikan, mengimarahkan masjid, kita cuba nak bagi peluang untuk jemaah solat Jumaat. Tapi kita masih lagi terbelenggu dalam kita punya SOP dalam menjalankan kehidupan seharian. Begitu jugalah yang komen kawan saya ni, dia cikgu-cikgu keluarkan duit sendiri untuk beli face mask dan hand sanitizer. Sekarang masa ni dia bukan lagi untuk ceritakan masalah sebab sekarang kita masa untuk menyelesaikan masalah. Mungkin doktor ada pandangan mengenai benda ni? Ini alhamdulillah ini pandangan saya terakhir lah malam ni. Jadi ini bukannya masalah, ini peluang. Peluang maknanya kita nak sedekah. Maknanya kalau memang kita betul-betul beli kan, you don't worry. Yang kita beli itu kalau tidak dibalas di dunia kan, kita memang akan dibalas di akhirat. Kerana ini adalah benda yang sangat penting yang membantu penjagaan kesihatan. Jadi take it as an opportunity. Orang cakap, doktor senanglah cakapkan doktor ada duit dan sebagainya. Saya pun saya freelance trainer Jadi bila MCO ni memang sama, 3 bulan tu kerja nyawa-nyawa ikan saja. Tapi opportunity untuk tolong ni bukan datang untuk semua orang. Saya akhiri cerita yang macam nak tolong ni kan, kucing dia takkan mengiau di kedai, di kaki orang yang dia tahu takkan bagi dia makan. Dia akan mengiau dekat mereka yang ada kemampuan nak bagi makan tu.
dan adalah satu penghinaan untuk diri kita sendiri. Bila kucing tu dah mengiau dekat kita dan kita ada makan tu, bukan dia minta biar semua pun. Dia nak sikit saja. Kalau kita tak bagi, mana satu peluang telah terlepas daripada peluang kita yang Allah SWT nak bagi untuk kita menyumbang tu tadi. Jadi bila kita, tapi nak cari duit beli emas macam mana? Yang tu sebab kita cikgu, kita golongan pemikir, buat pengumuman, kelas aku ni selalu short emas. I tell you, tomorrow akan ada orang sumbangkan. Lepas tu ada lagi orang sumbangkan. Lepas tu dah boleh bagi sebelah pula. Dengan syarat kita ceritakan, macam mana saya ceritakan tadi ya, sahabat-sahabat yang buntu ni bila dapat jumpa cerita, macam-macam penyelesaian kita jumpakan dengan syarat rakan-rakan guru semua kita nak buat. Kalau tak nak, nothing much we can do. Dan anak-anak murid kita akan ingat dan dia akan rasa dan dia akan tahu kita tak nak buat. Dan kalau kita tak nak buat dalam keadaan yang sangat memerlukan ini kan, jatuh kelayakan kita sebagai seorang guru. Dan bila orang panggil lain kali cikgu tu, mungkin kita tidak terasa sebagaimana arwah-arwah guru-guru kita yang dipanggil cikgu berpuluh tahun. Kenapa? Mereka memang memberi. You find a way. Kalau bukan cara kita, contoh dengan usaha tenaga, sekarang nak bagi tahu pengumuman tu dalam WhatsApp saja, you akan boleh jumpa ramai orang yang insya-Allah nak boleh tolong. Jadi sekali lagi yang saya kongsikan ini pendapat saya sahaja. Jadi kalau ada yang kecil hati dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan segala kekurangan daripada cerita-cerita saya ni pasti datang dari saya. Dan semua jawapan pandangan-pandangan ni memang bukan pandangan saya saja ya, yang saya telah bincangkan dengan sahabat-sahabat yang saya dapat kongsikan dalam platform ni, kerana Cik Shihan yang juga telah beberapa kali bekerjasama dengan saya menjemput, dan harap-harap mungkin paling kurang pun sebulan sekali kalau free jemputlah Cik Shihan ya, dan tajuk-tajuk yang lain pun, sebab saya insya-Allah pada hujung bulan ni akan ke Johor untuk menceritakan di majlis-majlis daerah dan juga di beberapa bahagian kerajaan tentang cara-cara SOP menangani COVID ni. Bukan saja caranya yang secara fizikal, tapi juga caranya kita dari hati kita untuk menunjukkan kesedaran kepentingannya kita ikut new normal ini untuk kita jaga kita dan meneruskan kejayaan yang Malaysia telah kecapi sekarang. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada penyokong-penyokong Liverpool yang baru menang English Premier League penyokong-penyokong Manchester United yang mungkin rasa gusar tak tahu tim mereka masuk tidak Champions League, tetapi kalau tidak mahu ada rasa kegusaran, ikutlah macam saya yang menyokong Southampton ataupun West Ham, kerana kumpulan-kumpulan ni mereka main jarang menang pun, jadi seri pun rasa macam menang, jadi lebih rasa seronok sokong mereka Jadi terima kasih sekali lagi Cik Shihan kerana menjemput saya ke dalam sesi ini. Jadi saya akhiri dengan saya punya sesi bahagian. Cik Shihan akan ada rumusannya nanti dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam norma baru yang kita akan amalkan, uruskan dan panjang-panjangkan kepada semua, terutamanya rakan-rakan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Saiful atas perkongsian sebentar tadi. Saya pasti harapnya terungkailah sedikit sebanyak kegusaran masa untuk cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan puan-puan semua nak kembali bertugas mengajar di tempat dengan norma yang baru. Tapi dia lebih pada peringatan buat diri saya juga, dan lebih-lebih lagi saya pun tergolong daripada golongan yang pendidik. Kita mestilah gunakan profession sebagai pendidik ini sebagai jalan untuk pelaburan pahala yang berlipat kali ganda. InsyaAllah kita menyebarkan ilmu, sambil itulah kita menyebarkan amal jariah, buat sedekah dan sebagainya kepada murid dan juga komuniti. Dan itu insyaAllah berganda-ganda lah kita punya ganjaran pada masa hadapan insyaAllah. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan kita masih ada lagi berlangsung soal selidik mengenai pendidikan STEM dan design thinking.
Jadi cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan semua dijemput untuk memberi pandangan di www.eduspace.com.my. Pergi ke bahagian mengenai kami, ada soal selidik. Jadi daripada respon-respon yang kita dapat, kita akan pilih secara random. Cikgu-cikgu akan dapat satu kit full scope, mikroskop kocik seperti ini. Walaupun dia buat daripada kertas, tapi dia power, boleh nampak sel darah merah dan boleh digunakan dalam kegunaan dalam kelas. Jadi itu saja daripada saya. Teruskan bersama kami, klik like dan follow page EduSpace, dan insyaAllah kalau cikgu-cikgu berasa bermanfaat pada FB Live ni, boleh sharekan video ni bagi ramai lagi cikgu-cikgu mendapat manfaat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.